Oke, seterusnya kita akan tengok bentuk geometri 3 dimensi, subtopik bentangan bentuk 3 dimensi. Oke, bentuk 3 dimensi yang pertama adalah kubus. Oke, untuk kubus ini, kamu akan tengok macam mana bentangan bagi kubus. Oke, dalam gambar video di sini, kita tengok yang bergerak ini adalah sebuah kubus ataupun kotak yang berbentuk segi empat sama. Semua sisinya adalah sama besar, sama panjang sisinya. Jadi kita akan tengok macam mana apabila sebuah kubus ini kita hamparkan akan membentuk bentangan bagi kubus tersebut. Oke, kalau kamu perhatikan dalam bentuk 3 dimensi sekarang ini. Oke, kubus ini kita bentangkan, kita hamparkan jadi satu permukaan yang rata. Oke, kamu dapat lihat bentuk kubus tersebut, dan kalau kita tutupkan kembali, dia akan membentuk kubus dalam bentuk 3 dimensi itu tadi. Oke, dalam bentuk 3 dimensi. Dan ini adalah bentangannya. Oke, kamu perhatikan bentangannya mempunyai 6 permukaan. Oke, kesemuanya mempunyai 6 permukaan. Dan ke-6 permukaan untuk kubus ini adalah sama besar. Oke, yang kedua, jadi ini adalah bentangan bagi kubus kalau kamu mau melukis bentangan bagi kubus. Dan yang kedua adalah kuboid. Oke, untuk kuboid adalah segi empat juga, cuma dia berbentuk segi empat sama. Oke, ada 4 sisi yang sama panjang ataupun sama besar, dan 2 sisi lain lagi sama size untuk keduanya. Oke, jadi kalau kamu tengok bentuk kuboid ini, sama seperti kubus tadi, mempunyai 6 permukaan. Oke, yang berwarna biru dalam bentuk 3 dimensi adalah kuboid. Dan bila kita hamparkan, yang berwarna coklat itu adalah bentangan bagi kuboid. Oke, perhatikan bentangan bagi kuboid. Ada 6 permukaan keseluruhannya. Oke, jadi kamu boleh melukis bentangan kuboid bermula daripada bahagian tapaknya dahulu. Oke, bahagian tapaknya. Dan kemudian kamu akan tentukan permukaan di bahagian sebelah kiri dan sebelah kanan, serta bahagian di sebelah depan dan belakang, dan kemudian bahagian atas kuboid tersebut. Oke, jadi kamu dapat lihat ada 6 permukaan kesemuanya. Oke, seterusnya bentangan bagi prisma. Oke, untuk prisma, sifat prisma yang kamu tahu, ianya mempunyai 2 permukaan rata, yaitu bahagian bawah dan juga atas. Oke, jadi permukaan bahagian bawah dan atas ini adalah sama. Oke, apabila kamu ingin melihat bentangan bagi prisma, lihat dahulu tapaknya. Oke, tapak dan bahagian puncak bagi prisma adalah sama. Oke, apabila kamu bentangkan prisma tersebut, kamu perhatikan, kamu akan dapat, bahagian tapaknya berwarna coklat. Oke, dalam bentangan ini kita lihat bahagian tapaknya berwarna coklat, sama dengan bahagian puncak untuk prisma tersebut. Oke, seterusnya bahagian tepi untuk prisma tersebut, bentangannya adalah berbentuk segi 4. Oke, berbentuk segi 4, dan berapa banyak bentangan adalah bergantung kepada berapa sisi untuk tapak prisma tersebut. Oke, contoh dalam prisma ini mempunyai 6 sisi. Jadi bahagian tepi untuk prisma tersebut sepatutnya mempunyai 6 segi 4, dan bahagian puncaknya sama seperti bahagian tapaknya. Oke, jadi bila kamu gabungkan kembali, dia akan membentuk sebuah prisma. Oke, ini bentangan apabila kita buka sebuah prisma tersebut. Oke, membentuk hamparan prisma, dan seterusnya bila kita cantumkan kembali, dia akan kembali membentuk sebuah prisma dalam bentuk 3 dimensi. Oke, bentuk yang seterusnya adalah piramid. Oke,
piramid berbeza dengan prisma adalah di bahagian puncaknya. Okey, piramid mempunyai satu permukaan rata dan bahagian puncaknya pula tajamlah kalau bahagian puncak seperti gunung. Okey, ataupun piramid di Mesir itu. Okey, kalau kamu tengok piramid bila kita bentangkan, okey, bahagian berwarna gelap itu adalah tapak bagi piramid dan bahagian sisi piramid itu, berapa bilangan sisi itu adalah berdasarkan bilangan sisi untuk tapak piramid tersebut. Dan bucu untuk piramid tersebut, bentuk bagi sisi piramid tersebut adalah segitiga. Sebab kesemua sisi itu akan bertemu di puncak apabila kita gabungkan bentangan tersebut kembali. Okey, seperti dalam bentuk 3 dimensi ini. Okey, bila kita bentangkan dan juga kita gabungkan kembali, akan membentuk bentuk piramid. Okey, seterusnya adalah bentangan bagi silinder. Okey, silinder, sifat yang kamu sudah ketahui bagi silinder adalah silinder mempunyai dua permukaan rata berbentuk bulatan dan juga satu permukaan melengkung yang sebenarnya berbentuk segi empat. Okey, bagaimana dia berbentuk segi empat? Kamu akan lihat bagaimana silinder ini. Okey, perhatikan bulatan yang pertama apabila kita bentangkan dan bulatan yang kedua, dan bentuk yang berwarna biru itu permukaan melengkung apabila kita hamparkan ianya sebenarnya adalah segi empat. Okey, segi empat, dan kalau kita lengkungkan akan membentuk sebuah lengkungan yang menutupi bahagian bulatan tersebut. Okey, panjang lengkungan tersebut adalah sama dengan panjang lilitan bulatan tersebut. Jadi bentangan untuk silinder adalah berbentuk seperti ini. Dua bulatan dan satu berbentuk segi empat. Okey, yang terakhir adalah bentangan bagi kon. Okey, untuk kon, bentangan bagi kon, okey, kon mempunyai satu permukaan rata dan satu puncak. Okey, jadi permukaan rata tersebut adalah berbentuk bulatan apabila kita bentangkan berbentuk seperti ini, dan kon tersebut pula okey, seperti bentuk sebuah sektor. Okey, di mana tinggi ataupun tinggi yang berbentuk sendeng tersebut, yang tepi itu, okey, adalah jejari bagi sukuan bulatan tersebut. Okey, kalau kita gabungkan kembali, okey, akan membentuk seperti bentuk topi, kon, dan juga bahagian bulatannya akan menutup permukaan ataupun bahagian tapak untuk kon tersebut. Okey, itu saja bentangan untuk pepejal geometri dalam bentuk 3 dimensi, bentangannya. Dan pelajar boleh cuba untuk melakukan aktiviti sendiri di rumah yang berkaitan dengan bentangan ini berdasarkan contoh-contoh yang ada pada buku masing-masing.